Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 16 hari bulan 1 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi, Syarah Sunan At-Tirmizi. Kita ini Bahrul Mazi makna lautan madu ilmu. Tajuk yang kita akan bincang masih lagi dalam bab solat. Kitabus Salah, jilid yang kita baca ni jilid yang kedua, masalah yang ke-114. Jadi kitab dia ni dia pakai guna nombor masalah. Jadi kita gunalah versi mana pun, Jawi ke Rumi pun, cari masalah dia akan jumpa insya-Allah. Tajuknya babu ma jaa fi man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syams. Bab yang telah datang ia pada mereka yang mendapat ia satu rakaat daripada asar sebelum masuk matahari. Siapa dia boleh faham bahasa ni kira Melayu saya bab. Maksud dianya bab orang yang uzur, tertidur ke, sakit ke, pengsan ke, dia sedar-sedar hari ni 7.17 maghrib, dia sedar 7.14, ambil wuduk seminit, solat, dia dapat satu rakaat je dia sempat. Masuk rakaat kedua, orang azan. Jadi yang kita nak bincangnya, 2 rakaat lah, 3 rakaat lagi tu qada ke ada. Jadi qada ke jadi tunai lagi. Ini tajuk kita bab yang ke-114 ini, orang yang sempat satu rakaat sebelum tamat waktu. Tak kira lah subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, yang penting dapat satu rakaat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, dapat beberapa masalah daripada hadis yang akan datang ini ialah daripada menyebutkan orang sembahyang yang mendapat satu rakaat asar. Tajuk dia ni bab solat asar. Jadi kita boleh tengoklah bab lain pun samalah. Kemudian daripada habis rakaat, mana dia sempat solat satu rakaat dan tinggal lagi 3 rakaat, maka sudahlah ia sembahyang menyempurnakan asarnya yang 3 rakaat itu dalam waktu maghrib. Jelaslah dia punya tajuk. Mana dia dapat 1 rakaat, 3 lagi tu dah orang azan dah, masuk maghrib dah. Adakah sembahyangnya itu sah atau tidak? Soalan pertamanya, solat dia tadi sah ke tidak? Satu, kita kata sah. Tunai ke qada yang 3 rakaat? Itu persoalan yang kita akan bincangkan di sini insya-Allah. Jadi sebab tu anak kata kita Bahrul Mazi ni menarik, sebab dia bawa mari masalah yang agak pelik-pelik lah. Dan jika sah, adakah dihukumkan tunai atau qada? Maka daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini dapatlah jawapannya insya-Allah. Hadis yang ke-30, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Siapa, bahawasanya Nabi bersabda, barang siapa mendapat ia akan satu rakaat daripada subuh, dahulu daripada terbit matahari, dia solat satu rakaat, lepas tu bunyi tek-tek syuruk dah terbit matahari, maka sungguhnya mendapatlah ia akan subuh dengan tunai. Satu.
Wa man adraka min al-'asri rak'atan qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Dan sesiapa mendapat ia daripada asar satu rakaat dahulu daripada bahawa masuk matahari, maknanya maghrib, maka mendapat ia akan solat asar. Kata Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Tirmizi kata, untuk maklumat rekod tuan-tuan, hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ni dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadisun hasan lagi sahih. Dan dengan dialah berkata ashab kita dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Mana mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang disebut tadi mengambil pandangan bahawa siapa dia sempat rakaat, sempat salat. Dan bermula makna hadis ini di sisi mereka itu ialah bagi orang yang uzur, seumpama seorang yang tertidur daripada sembahyang atau lupakan dia, maka jaga ia atau ingat ia waktu terbit matahari dan waktu masuknya. Jadi dalam fiqh Syafi'i dia kata bukan boleh menangguh-nangguh. Kita duk bual lepas asar ni, tengok 5 minit lagi nak maghrib, ambil wuduk, salat asar. Satu rakaat salat, masuk waktu maghrib. Dia panggil tilkal salatul munafik. Itu salat munafik nama dia. Tajuk kita ini untuk orang yang uzur, tertidur, terlupa, pengsan, kena bius. Jadi yang pentingnya orang ni sedar, dapat satu rakaat. Wanita haid yang akan disebut nanti insya-Allah. Masalah yang ke-115, masalah sempadan sembahyang tunai. Satu-satu solat itu dianggap tunai, tidak qada setakat mana? Tulis dia punya tajuk, sempadan had solat dianggap sebagai tunai itu setakat mana? Wahai saudaraku, pada hadis yang ke masalah 114 itu ada perselisihan ulama. Dengan sebab datang iskal, datang orang panggil ada masalah daripada berlawannya maksud hadis dalam masalah 114 ini dengan hadis dalam masalah 12 dan 23 dulu. Hadis tentang waktu solat. Bukankah segala hadis itu telah menerangkan sempadan segala waktu sembahyang? Kita belajar waktu solat tu. Naik terbit masuk waktu maghrib sekian. Terbenam matahari. Kemudian bila mari hilangnya cahaya merah masuk waktu isyak. Jadi tiba-tiba hadis ni satu rakaat pun kira lagi. Macam bercanggah. Maka pada kira-kiranya orang yang menunaikan sembahyang dalam segala waktu yang tertentu sempadan itu bernamalah ia sembahyang menunaikan salat. Adaun mana tunai. Dan orang yang tiada sempat sembahyang dalam waktu itu nama dia qada. Dua yang kita ni, tunai dalam waktu, qada dah lepas waktu. Tiba-tiba ini perbahasan. Tiba-tiba hadis dalam masalah 114 ini berkata, barang siapa dapat sembahyang satu rakaat dalam waktu, maka sungguhnya menunai ia akan waktu itu. Apa pula ini? Dia punya uslub hiwar. Dia panggil uslub hiwar mana macam dialog. Apa pula ni? Bercanggah ni dua ni. Kata bercanggah. Sudah tetap sempadan dan waktu, tiba-tiba 3 rakaat di luar waktu itu dibilangkan tunai juga. Mana 3 rakaat asar tadi tunai juga. Dan ada pun hadis dalam masalah 114 itu menunjukkan sempadan waktu yang dinama atas tak dapat tiada tu anda dah ulang dah hari tu, maknanya maksudnya mesti. Tak dapat tiada makna dia mesti. Ada maksud dalam hadis ini. Tak bercanggah. Kerana itu dia di antara manhaj uslub yang digunakan oleh Imam Tirmizi. Dia akan bawa hadis yang nampak bercanggah, ke mana dia ulat.
Itu menarik. Perbahasan kita dia Bahrul Mazi ni menarik sebab dia bawa hadis yang nampak kontra, berlawan. Kemudian kita campur, oh nampaknya bila dibahas, diperbincangkan, rupanya tidak berlawan. Nampak zahirnya berlawan tapi tak berlawan. Jadi kalau kita tak belajar, kita kata berlawan, bercanggah, tak bercanggah. Kata setengah ulama yang mujtahidin, mana ulama yang tinggi darjah lah, ijtihad dia tu. Tiada begitu dalam maksudnya, mana bukanlah bercanggah macam tu. Seperti awak tanya soalan macam soalan protes tadi tu. Hanya hadis dalam masalah 12 yang lepas dan sebagainya itu ialah menunjukkan sempadan waktu. Maknanya waktu ni tak boleh dilewatkan lebih daripada ni. Dan adapun dalam hadis masalah 114 itu menunjukkan sempadan waktu yang dinamakan sembahyang ada ataupun tunai. Bagi orang yang uzur, lupa atau tertidur. Jadi waktu yang kita nak 1 rakaat ini bagi orang yang tertidur, terlupa, bukan orang sengaja buat. Kalau sengaja buat dia berdosa. Jelaslah kepada kita. Dan kata setengah ulama, di antara mereka Imam Malik, Imam Daril Hijrah rahimahullah, bermula hadis dalam masalah 114 itu melengkapi 5 macam orang yang uzur, yang terpaksa. Makna orang uzur yang terpaksa menerima keadaan itu. Di antara orang uzur itu iaitulah orang gila. Orang gila apabila siuman ia dahulu daripada masuk waktu, masuk matahari serakaat, maka sembahyanglah dalam waktu yang serakaat itu tunai namanya. Dan tiada ia wajib qada zuhur kerana siumannya dalam waktu yang tiada lulus, melainkan 1 rakaat jua. Dan jika sekiranya lulus 5 rakaat, maka wajib atasnya qada zuhur. Jadi faham ke tidak kita? Orang gila setelah diberi ubat, tiba-tiba tinggal 1 rakaat lagi dia persiuman. Jadi dia hanya boleh sempat solat zuhur dia tu atau asar di 1 rakaat aja. Jadi 3 rakaat lagi disolat di luar waktu tetapi dianggap sebagai tunai. Adakah dia kena qada zuhur? Macam orang haid, kalau dia bersih lepas asar, zuhur sekali ingat zuhur. Zuhur dia tak perlu qada sebab dia hanya sempat solat 1 rakaat saja, mana tidak ada waktu yang mencukupi untuk dia solat 4 rakaat. Jadi tak perlu qada zuhur. Itu maksud dia. Begitulah juga orang kafir masuk Islam. Dia masuk Islam, kita ajar dia solat, dia sempat solat 1 rakaat je. Sama. Atau orang yang baligh. Macam mana? Di antara tanda baligh, orang kanak-kanak laki-laki naik janggut, tumbuh misai contohnya. Tapi masa tu macam mana kita nak cek? Takkan naik janggut serat 1 waktu lagi. Dah. Mungkin dengan bermimpi. Dengan bermimpi boleh. Tinggal sikit lagi hujung masa, tiba-tiba dia bermimpi, mimpi basah, mimpi jima. Jadi baliklah dia tu. Maka dia kena wajib salat. Dia mandi sempat 1 rakaat. Atau perempuan haid, lagi 5 minit nak masuk waktu, nak masuk tamatnya waktu asar contohnya, suci haid dia. Itu semua tu dipanggil ashabul azar, orang uzur yang dimaafkan. Diterima keuzuran dia. Kalau dia dapat salat 1 rakaat, dia tambah 3 lagi dengan tunai. Tengok 116, masalah waktu wajib sembahyang bagi 5 orang. Tadi dah kita kata 5 kumpulan ini dia boleh solat 1 rakaat apabila hilang dia punya keuzuran pada saat itu. Siapa dia 5 orang? Yang pertama, budak-budak. Mana budak-budak sudah balik. Orang gila yang siuman. 3, orang pitam yang sembuh, sedar. Tambah kita hari ni orang kena bius, selek. Nak pukul 7 lah.
Jadi sempat lagi dia solat asar. Yang keempat orang haid dan nifas. Yang kelima orang kafir yang baru masuk Islam. Ini 5 orang ini dia panggil 5 orang ashabul a'zar. Orang yang dikira keuzuran boleh solat di akhir waktu satu walaupun 1 rakaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apabila budak-budak kanak-kanak baligh ia atau orang gila dan pitam siuman ia atau orang haid dan nifas suci ia atau orang kafir Islam ia. 5 orang ini. Dan mendapat mereka itu akan 1 rakaat daripada waktunya, nasai lazim akan dia sembahyang. Dia mesti kena solat. Yakni apabila seorang kanak-kanak jadi baligh sebelum habis waktu asar 1 rakaat masalan, nasyaya lazim atasnya demikian itu sembahyang. Jadi dia kena sembahyang walaupun 1 rakaat. Demikian juga 4 bagai orang itu apabila siuman orang yang gila atau orang pitam sedar dahulu daripada habis tamat waktu asar 1 rakaat, nasyaya lazim atasnya sembahyang waktu itu, maka kiaslah macam orang yang baki lagi tu. Jadi selesailah kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Yang pentingnya ini dia panggil ashabul a'zar, orang uzur. Jadi di antara orang uzur yang kita kena masukkan dalam senarai ini, orang kena bius. Zaman dulu tak ada bius-bius ni, tak sebut Dia sebut orang pitam, orang pengsan. Zaman kita ni orang ditidurkan. Macam orang hospital sekarang menidurkan orang. Nah, dia sedar-sedar lagi 5 minit nak habis waktu asar, dia kena solat. Baik. Dan jika didapatnya kurang daripada 1 rakaat, tak ada 1 rakaat pun tak sempat. Yakni seperti takbiratul ihram. Dia dapat takbir tadi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dah tuk bila azan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dah waktu. Yang dapat 1 rakaat tadi selesai masalah kita. Yang ni tak dapat. Dapat masuk solat ya. Apa hukum? Tanda dia punya tanda di tepi kitab itu hukum kalau tak dapat 1 rakaat. Bagaimana keadaan? Maka padanya 2 qaul bagi Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. 2 qaul itu mana 2 pandangan. Yang pertama, tiada lazim. Maka dia tak payahlah dia solat kerana mafhum hadis dalam masalah itu. Jadi mafhum hadis kata man adraka raka'atan, ni tak dapat 1 rakaat, baru akad takbir dah azan. Dan yang asah, tulis pendapat yang kedua mana yang asah, yang lebih sahih daripada keduanya di sisi ashab kita, di sisi ulama mazhab Syafi'i, lazim akan dia demikian itu sembahyang kerana bahawasanya mendapat ia akan 1 juzuk daripada solat, maka bersamaan jua sedikitnya dan banyaknya, dan kerana bahawasanya tiada disyaratkan qadar sembahyang dengan sempurna dengan ittifaq. Jadi pendapat yang kedua yang lebih sahih, kena solat juga. Jadi orang dah azan, teruskan solat, jangan break. Maka sayugialah bahawa tiada difarakkan, mana tiada dibezakan, difarakkan tiada dibezakan antara takbir dengan 1 rakaat. Jadi kena teruskan solat itu walaupun dia sempat takbiratul ihram, maka tetap dia kena teruskan solat. Baik. Masalah 117. 3 rakaat di luar waktu tadi, kita nak namakan apa solat tu? Qada atau tunai? Ini soalan dia ni. Yang 3 rakaat tadi, yang 1 rakaat tu comfort sebab dia sempat 1 rakaat. 3 lagi tu dia solat asar dalam waktu maghrib tadi. Qada ke tunai? Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila sembahyang seorang di akhir waktu, maka sembahyang ia 1 rakaat, kemudian 3 rakaat lagi di luar waktu,
Nascaya adalah ia bernama orang yang mendapatkan bagi menunaikan sembahyang. Alhamdulillah. Dan adalah semuanya itu tunai. Dan ini ialah pendapat yang sahih di sisi ashab kita, ulama mazhab Syafi'i. Mana ulama mazhab Syafi'i pendapat yang sahih 3 rakaat lagi itu sama. Alhamdulillah kita kata tunai juga. Dan telah berkata setengah daripada ashab kita, ulama Syafi'i, ada sebahagian ulama kata adalah semua sembahyang itu qada belaka. Jadi sebab dapat 1 rakaat, 1 rakaat pun jadi qada juga. Sebab ekor dia luar waktu. Tapi kita ambil awal lah yang sahih tu 1 rakaat, 3 lagi pun dikira ada. Maka jika adalah ia sembahyang kurang daripada 1 rakaat dalam waktu, maka kata setengah ashab kita, ulama Syafi'i, ialah seperti 1 rakaat jua. Dan kata jumhur, kalau tak dapat 1 rakaat, majoriti ulama Syafi'i dia kata jadilah semuanya qada. Dan telah ittifaq sekalian ulama atas bahawasanya tiada harus menyenghajai. Tulis ini. Ittifaq ulama tidak harus sengaja menyenghajai, itu maknanya sengaja mentakhirkan solat ini sampai ini waktu. Dan jika kita katakan dan kita namakan tunai sekalipun, maka dia tetap bersalah sebab dia menangguh-nangguhkan solat sampai keluar waktu ataupun hampir dengan keluar waktu, maka itu perbuatan yang silap. Bahkan Nabi namakan orang yang solat di akhir waktu asar ini tilka salatul munafik, itu dia panggil solat orang munafik. Kalau sekiranya dia sengaja melengahkan solat, bukan ashabul azar, bukan orang yang uzur. Bukan orang yang uzur. Baik. Sama juga isu ni, baru ni anda dah jawab. Kalau kita solat akhir malam, kita memang kita letak jam pukul 5.30, lah ni subuh 6.15 ya. Jadi kita duk kira nak solat witir lah. Nak solat witir akhir malam, kita pun terlewat lah malam ni, penat kau macam mana kau. Jaloce tutup 2 kali dah. Yang ketiga baru sedar pukul 6 dah. Jadi bila kita selesai daripada ambil wuduk semua, kita pun solat witir, adraka rak'atan. Dia sempat 1 rakaat, ya Allahu akbar 1 rakaat, masuk rakaatnya kedua orang azan subuh, teruskan 3 rakaat. Sama juga dengan isu ni. Jangan berhenti setengah orang ni, Allah azhar break jangan break tengah jalan, jangan stop tengah jalan, teruskan solat sebab hukum dia sama dengan isu ni. Terus alhamdulillah ada peluang kita tu insya-Allah. Baiklah. Masalah 118. Masalah sembahyang qasar dapat 1 rakaat dalam waktu. Bolehkah ditunaikan bakinya di luar waktu? Orang ni maya solat qasar, 4 rakaat jadi 2. Tapi dia dapat 1 rakaat. Bila habis waktu, masuk waktu sapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua orang azan. Dia nak solat 1 rakaat lagi ke dia kena lengkapkan 3 rakaat? Itu persoalan. Tajuk kita. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dengan khilaf ulama seperti dalam masalah 117 tadi, qada ke tunai, dalam waktu zahirlah faedah khilaf pada orang yang musafir yang niat qasar dan sembahyangnya dalam waktunya 1 rakaat dan baki lagi 1 rakaat kemudian daripada keluar waktunya. Maka jika kita kata sekaliannya tunai, maka harus sempurnakan sembahyangnya dengan qasar. Tadi kita dah pilih pandangan yang asah, mengatakan semuanya tunai, jadi bagi orang qasar tu tambah je 1 rakaat. Dan jika kita kata semuanya qada seperti sebahagian ulama Syafi'i tadi, atau setengahnya qada, nasaya wajib ia menyempurnakan 4 rakaat. Jika kita katakan bahawasanya yang luput dalam musafir itu apabila mengqada ia akan dia dalam musafir, wajiblah menyempurnakan dia. Tapi ini banyak khilaf. Yang penting bagi kitanya, kita berpegang dengan pendapat yang pertama,
walaupun qasar, sempat satu rakaat, jadi kita hanya tambah satu rakaat je lagi, wallahu a'lam. Simpulannya macam itulah. Macam saya buat contoh tadi, solat witir di akhir malam. Jadi witir ni tak boleh 2 rakaat. Maknanya kita kena tambah lagi 2 rakaat tu. Biar jadi 3 lah, baru jadi. Tapi jangan break. Contohnya kita nak semaya 2, lepas tu nak semaya solat lagi. Tak lah, lepas luar waktu. Teruskan 1, 2, 3. Gitu cara dia. Teruskan 1, 2, 3 rakaat. Baru dia bersambung. Kita kata wallahu alam. Masalah 119. Sembahyang subuh atau asar habis waktu sebelum salam, sahkah sembahyang? Itu soalan dia tu. Sembahyang subuh atau asar habis waktu sebelum salam, sahkah sembahyang? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis dalam masalah 114, itu dalil yang sharih pada bahawasanya sesiapa sembahyang 1 rakaat daripada subuh atau asar kemudian habis waktu sebelum salamnya, nasyaya tiada batal sembahyangnya, bahkan menyempurnakan ia akan dia, dan ialah yang sahihah, dan inilah yang diijma'kan atasnya pada sembahyang asar. Mana sembahyang asar ijma', yang lain-lain itu qiyas kepada asar. Dan adapun sembahyang subuh, ada khilaf subuh. Maka kata Malik, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Ahmad dan ulama semuanya tiada batal, melainkan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala maka berbahawasanya berkata ia batal sembahyang subuh dengan sebab terbit matahari padanya, kerana bahawasanya masuk ia dalam waktu tegah daripada sembahyang bersalah dengan masuk matahari maghrib, bukannya masuk ke dalam waktu tegah. Wallahu alam. Dan hadis dalam masalah 114 itu hujah ke atas pandangan ulama Hanafi yang mengatakan batal. Jelas itu. Jadi kenapa beza di antara asar dengan subuh? Asar bila masuk maghrib hilang waktu larangan. Subuh bila dah tamat waktu subuh, waktu naik syuruk, itu bermula waktu larangan. Itu beza. Sebab itulah Abu Hanifah, mazhab Hanafi membezakan di antara dua waktu itu, tapi majoriti ulama kekal. Dua-duanya dibenarkan. Wallahu alam. Tamatlah tajuk tajuk man adraka rakaatan, siapa dapat 1 rakaat. Sekarang kita berpindah pada tajuk bab 120, babu ma jaa fil jam'i bainas salataini. Bab hukum jamak 2 salat. Salat jamak lah kita kata gitu senang. Bab yang telah datang ia pada menyatakan mengumpulkan di antara 2 sembahyang fardu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula menghimpunkan, menjamakkan 2 sembahyang fardu itu pada masa-masa jua. Masa dialah harusnya, yakni harus seorang itu mengumpul di antara sembahyang zuhur dan asar dalam satu waktu. Juga begitu juga boleh dikumpulkan sembahyang maghrib dan isya dalam satu waktu, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat demikian itu. Tengok hadis nombor 31. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya telah mengumpul, mana menjamakkan salat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya di Madinah. Tuan-tuan sedarlah situ. Bila kata jamak di Madinah, mana tidak musafir. Kalau bukan musafir, ada illah lain yang membenarkan. Sama ada hujan ataupun takut. Dengan ketiadaan kerana takut dah aman, dan tiada kerana hujan. Ibn Abbas kata Nabi pernah jamak, tak hujan tak takut. Dalam riwayat Muslim, tanda riwayat Muslim,
min fi ghairi khaufin wala safarin. Dia ada satu tambahan dalam Muslim, min ghairi safarin wala khaufin. Takut pun tidak, musafir pun tidak. Maknanya musafir tidak, hujan pun tidak, takut pun tidak, tapi pernah Nabi kita jamak di Madinah. Kata Tirmizi lagi, faqila li Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ma arada bizalik, qal arada alla yuhrija ummatahu. Orang tanya Ibn Abbas, kenapa Nabi buat, kenapa Nabi jamak di Madinah ini, kenapa? Jawab dianya, menghendaki ia bahawa tiada memberi masyaqqah. Nabi SAW tak nak menyusahkan umat dia. Alla yuhrija ummatahu, tak nak menyusahkan umat dia, maka dia pernah dia salat jamak di Madinah. Hadis ini tanda belajar, akhrajahu Muslim, lafaz dengan lafaz fi ghairi khaufin wala safarin, itu lafaz Muslim. Yang Tirmizi min ghairi khaufin wala matarin. Kata Abu Isa, bermula hadis Ibn Abbas ini disungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah, mana banyak jalan, banyak lorong. Sebab itu Muslim meriwayat juga. Telah meriwayatkan dia oleh Jabir bin Zaid dan Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syafiq al-Uqaili, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada ini. Jadi banyak riwayat kata Nabi jamak di Madinah tu banyak. Baik, kita masuk pada persoalan perbahasan hukum. Masalah 121, mengumpulkan, menjamakkan antara dua sembahyang yang berdosa. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi satu hadis yang menunjukkan bahawa berdosa mengumpulkan dua waktu sembahyang dalam satu waktu jikalau dengan tiada uzur. Maknanya kalau uzur baru boleh jamak, kalau tak uzur tak boleh buat. Itu maksud Tirmizi. Sebab tu dia bawa hadis yang kedua ni. Mana hadis yang kedua? Diriwayatkan Ali bin Abbas, man jama'a baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Sesiapa mengumpulkan antara dua sembahyang daripada ketiadaan uzur, dia tak uzur tapi dia jamak, maka sungguhnya telah mendatang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar. Kenapa? Kerana mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Tapi hadis ni, hadis yang kedua ni, kata Abu Isa, ada seorang daripada titihan periwayat hadis ini, nama dia Hanas bin Qais, wahwa dhaifun. Jadi dia ni lemah dia punya riwayat dia. Kerana itulah ramai ulama hadis mengatakan hadis ini tidak sahih. Bahkan ada setengah riwayat, setengah pengkaji hadis mengatakan dhaifun jiddan. Hadis yang kedua ni dhaif. Baiklah, kita tengok. Jadi Tirmizi kata rawi hadis ni Hanas ni dhaif di sisi ahlul hadis. Jadi hadis yang kedua ni tidak seperti hadis yang pertama tadi kuat, yang ni dhaif. Masalah 122. Masalah waktu mengumpulkan dua sembahyang, menjamakkan dua salat, bilakah kita boleh jamak? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis ini dalam masalah 120 dan 121 ini di sisi ahlul ilmi, para ulama, bahawasanya tiada boleh jamak antara dua sembahyang melainkan dalam musafir ataupun di Arafah. Maknanya ramai ulama mengatakan kalau kita musafir baru boleh jamak, ataupun kita pergi haji boleh jamak di Arafah, kerana Nabi jamak di Arafah. Dan telah mengatakan tiada mengapa jamak ni oleh sebahagian daripada ahlul ilmi, daripada tabi'in, pada jamak antara dua sembahyang bagi orang yang sakit.
Tuan-tuan tanda. Kita nak ambil di mana pandangan, pegangan kita, hukum solat jamak bagi pesakit. Ini penting. Sebab apa penting? Sebab dia difatwa oleh sebagian ulama tabi'in, dan dengan dialah berkata pandangan Imam Ahmad, mazhab Hambali dan Ishaq mengatakan boleh jamak kerana sakit. Dalam mazhab Syafi'i boleh tak boleh? Tengok jawapan di bawah. Dan kata setengah daripada ahlul ilmi, boleh himpunkan, boleh jamak antara dua sembahyang kerana hujan. Kita berpo di masjid ramai-ramai ni, hujan lebat. Maka Al-Fadhil Tuan Imam kata, tuan, kita jamak sekarang. Jamak Zuhur dengan Asar. Lepas ni kalau kita balik, hujan tak berhenti, tak payah mari dah. Air mungkin air naik banjir ke. Jadi kita boleh jamak. Jamak takdim. Jangan jamak takhir. Dan dengan dialah berkata Syafi'i, pandangnya kata jamak kerana hujan diambil oleh Syafi'i, Ahmad, mazhab Hambali dan Ishaq. Dan tiada memikir Syafi'i. Maknanya tidak boleh mengikut mazhab Syafi'i. Tidak harus bagi orang yang sakit itu mengumpulkan antara dua sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i tak ada jamak kerana sakit. Tak ada. Maka pada mazhab yang mengharuskan jamak bagi orang yang sakit itu, ada beberapa kelakuan tersebut, pandangan tersebut dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah, fiqh 4 mazhab. Satu daripadanya, contoh sakit, jikalau orang sakit pengsan, maka kembali ingat ia dalam waktu pertama, haruslah ia mengumpulkan asar dalam waktu zuhur itu, kerana takut hilang akalnya pula, dan seterusnya. Contohlah. Yang pentingnya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jamak kerana sakit. Tengok masalah 1, 2, 3. Masalah mengumpulkan di antara, mengumpul itu mana menjamakkan di antara sembahyang, dua sembahyang bagi orang sakit, dan dalilnya. Tulis tepi kita. Hukum jamak kerana sakit. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan setengah daripada ulama menanggungkan hadis dalam masalah 120 itu dalil boleh jamak dua sembahyang dengan sebab sakit. Nawawi kata ulama pergi dengan hadis ni, atau seumpamanya daripada barang yang pada maknanya daripada segala jenis keuzuran orang ni sakit. Dan inilah kaul pendapat Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, dan Syekh Qadhi Husain, mazhab Syafi'i, daripada ashab kita jenis Syafi'i, dan telah memilih pandangan oleh Syekh Al-Khattabi, ulama hadis, dan juga Al-Mutawalli Ar-Ruyani daripada mazhab Syafi'i. Dan ialah yang mukhtar. Nawawi kata inilah pandangan yang terpilih, mengatakan bahawa pada takwilnya, tafsir bagi zahir hadis dan bagi perbuatan Ibnu Abbas, dan muafakat bagi Abi Hurairah, bahawa harus kita jamak kerana sakit. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Ramai orang sakit perlu pada jamak sekarang. Maka kerana bahawasanya masyakkah kerana sakit lebih daripada masyakkah kerana hujan, mazhab Syafi'i terima jamak kerana hujan, tapi kenapa tak terima jamak kerana sakit? Dan telah berjalan, mana telah mengambil pendekatan satu kumpulan daripada a'immah kepada imam-imam fiqh ni harus jamak pada hadar, jamak walaupun tak musafir. Jadi hadar kita tidak musafir kerana hajat, kerana perlu. Bagi mereka yang tiada mengambil akan dia menjadi adat. Tapi jangan jadi adat macam orang Syiah. Adat hari-hari dia semaya 3 waktu je, geng Syiah 3 waktu. Subuh je dia tak jamak, zuhur dengan asar jamak, maghrib isya jamak, rutin. Baru ni anak cerita dah ke tuan-tuan, saya pergi ke negara Oman sekarang. Oman sekarang ni pun masih lagi berpegang dengan mazhab Ibadhi.
Ibadhi ini salah satu daripada cabang Khawarij. Tapi yang tidak ekstrim lah sekarang. Asal Khawarij tu backing. Khawarij dari sudut pegangan, bukan dari sudut tindakan. Mereka juga jamak. Dia jamak. Kalau kita pergi di masjid dia ada tulis asar. Sudah dia solat zuhur, dia ambil dia punya tulisan ni letak di belakang asar. Orang yang mari kemudian jangan ikut dia. Siapa dia ikut batal solat. Di pegangan dia berbeza niat tak boleh. Tak apalah. Tapi pandangan yang kata jamak dalam hadar ketidak musafir itu, ada sebagian ulama memberi kebenaran tapi jangan jadi adat. Dan inilah perkataan Ibnu Sirin dan Ashab ulama mazhab Maliki, dan telah menghikayatkan dia, hikayat menceritakan dia oleh Al-Khattabi Abu Sulaiman daripada Al-Qaffal ulama Syafi'i dan Asy-Syashi Al-Kabir, dan dari kalangan ashabus Syafi'i seperti Abi Ishaq Al-Marwazi, dan juga sebahagian daripada jamaah ashabul hadis. Ulama hadis mengatakan harus kita jamak. Tapi ingat, jamak kerana sakit ni, jamak kerana hujan, jamak kerana masyaqqah tidak qasar. Tanda situ. Jamak tidak qasar. Dia beza dua tu. Dan telah memilih akan dia oleh Ibnul Munzir dan menguatkan dia oleh zahir perkataan Ibnu Abbas dalam hadis itu, kerana Ibn Abbas kata arada alla yuhrija ummatahu, baginda Nabi SAW tak mau menyusahkan umat dia. Artinya bahawa menghendaki Nabi bahawa tiada memberi masyaqqah pada umatnya, maka tiada diilatkan dia dengan sakit dan tiada dengan lainnya, wallahu alam. Jadi bagi apa yang kita terima pada jemaah sekalian, kita terima pandangan yang mengatakan harus bagi orang sakit jamak solat kalau perlu. Contohnya, orang sakit masuk duduk di hospital, tak ada siapa yang nak peduli dengan dia. Kaki tangan hospital semuanya sibuk. Nak solat macam mana dia ni? Siapa nak ambil wuduk dia? Pakaian dia kotor. Anak dia boleh mari pukul 5 petang, waktu melawat contohnya. Waktu tu dia mandi mak dia, ayah dia. Dia jamak zuhur dengan asar. Nanti malam dia jamak isya, maghrib dengan isya. Itu masyaqqah. Ataupun kita ada pembedahan ni masuk pukul 2 tengah hari, doktor kata mungkin maghrib baru siap, asar tak sempat, jadi jamak takdim, jamak zuhur dengan asar, jamak takdim. Ataupun kita masuk pukul berapa, masuk lepas asar dah contohnya, tapi akan sembuh pukul 10 belah malam, jadi maghrib tak sempat, jadi maghrib insya jamak takhir, insya-Allah dibenarkan. Demikian jugalah doktor-doktor, pakar-pakar bedah, pakar-pakar emergency yang terpaksa menjaga pesakit ini, kita kata mereka juga insya-Allah boleh jamak tapi tidak qasar. Itu jelah yang senang daripada hadis Ibnu Abbas ini. Tapi jangan bermudah-mudah lah, jangan mudah-mudah sangat. Ni ustaz, saya kenduri anak hari ni nak jamak boleh tak? Kita kata masyaqqah setara mana tu jamak? Pengantin-pengantin ni dah masyaqqah lah kata. Kayak hilang makeup dia pula. Siapa dia suruh makeup kuat-kuat? Makeup sikit-sikit sudah. Jadi kita nak takdirkan masyaqqah. Ada setengah ustaz ni, boleh. Siapa dia nak kenduri anak boleh jamak terus. Tapi saya masih lagi berpegang bahawa kenduri itu bukan sampai peringkat satu darurat yang kita perlu pada jamak. Boleh je duk buah galik dengan orang mari tu. Berhenti lah 5 minit. Mana tuan rumah sekejap dia solat zuhur. Kalau kita rasa susah sangat, bawa satu kemah tepi rumah kita tu, musalla tu leh. Tetamu yang datang boleh solat zuhur dipersilakan. Orang pun seronok. Sambil-sambil tunggu tuan rumah, kena semakuk lagi. Boleh ya tak? Ambil bubur pula tuan rumah siap dah. Dia 4 rakaat bukannya lama pun, bukan semaya tarawih. Tapi pandangan kita, itu pandangan saya. Ada ustaz lain kata, boleh. Awak kita tanya dia lah, senang. Tak, kita tanya orang hok ketak-ketak sikit payah. Setengah orang ni dia suka tanya banyak orang. Dia tanya orang ni, lepas tu dia pelaga pula. Kenapa ustaz kata tak boleh? Dia kata boleh. Awak ni dia ni batu api ke mana? Kita tanya orang yang kita rasa kita nak pegang pada pandangan dia. Kita rasa dia tanya banyak-banyak, lepas tu dia lagu pula dengan ustaz. Tak bagus.
Baiklah. Kata Imam Tirmizi, kesimpulan yang dibuat oleh Imam Tirmizi terhadap hadis Ibnu Abbas ni, dia kata apa? Kata Imam Tirmizi pada akhir kitab sahihnya, kitab Tirmizi lah, lepas dia bawa riwayat hadis Ibnu Abbas, dia kata apa? Tiadalah dalam kitab aku ini hadis yang diijma'kan oleh umat Islam atas meninggalkan amal dengan dia melainkan hadis Ibnu Abbas ni. Siapa ni? Jama'a fil Madinah min ghairi safarin wala khaufin wala matarin. Nabi pernah jamak di Madinah, tak sakit, tak siapa ni, tak musafir, tidak takut. Jadi Tirmizi kata sepakat ulama mengatakan hadis itu tidak diamalkan kecuali kerana uzur. Dan juga hadis membunuh orang yang minum arak, hadis itu pun tidak diamalkan. Orang minum arak disebab tidak dibunuh. Tiba-tiba telah dikeluarkan oleh Imam Nawawi akan beberapa orang mengamalkannya. Nawawi kata ada je ulama yang menerima hadis ni. Tadi kita sebut beberapa orang ulama kata boleh jamak di apa ni, tidak musafir min ghairi ta'alahu adatan, tapi bukan jadi adat. Maknanya sekali-sekala waktu masyaqqah terdesak kita jamak. Ramai juga orang tanya ni, ustaz saya terdesak hari ni, kereta jam di atas lebuh raya, nak turun tak boleh, macam mana? Jadi jamak. Dan masalahnya nak jamak dengan berapa dia? Maghrib ngasar tak boleh jamak. Allahu Akbar. Itulah perbahasan kita, kena ambil ihtiyat, langkah-langkah kebajikan lah. Langkah-langkah kebajikan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Maka menunjukkan Imam Nawawi itu ialah seorang ulama besar yang luas tatapannya, kajiannya luas dan pengetahuannya mendalam dan amat tinggi martabat alimnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Sebenarnya menarik juga, kita kadang-kadang ni terlalu terikat pandangan Imam Nawawi ni bukan mazhab, pandangan Imam Nawawi ni tidak muktamad. Adalah setengah-setengah ustaz kita ni yang kajian kuat sangat pada mazhab. Kita kata kita ni bagi anak lah pandangan Imam Nawawi, oleh kerana dia ulama fiqh dan ulama hadis, maka campuran ilmu dia tu kita rasa lebih tenang jiwa kita. Nawawi kata qawiyyun fid dalil. Ada beberapa kes Nawawi kata hazihil masalah ni kuat dari sudut dalil tapi dhaifun indal ashab. Contohnya masalah ambil wuduk makan daging unta. Hadis sahih, Nabi bezakan di antara makan daging kambing dengan makan daging unta. Makan daging unta dia sambil wuduk, kambing tak. Jadi Nawawi kata qawiyyun fid dalil, kuat dari sudut dalil, perbezaan. Dhaifun indal ashab, tapi mengikut ulama Syafi'i kata lemah. Jadi alhamdulillah pendekatan yang kita ambil sebagaimana tuan kitab kita Marbawi ni, dia terikat dengan pandangan Nawawi. Mungkin kalau tuan-tuan ada orang kritik, dia kata ini bukan mazhab Syafi'i ni, ini mazhab Nawawi. Kita kata bagi analah kajian Imam Nawawi adalah seorang ulama yang munsif, seorang ulama yang melalui pakar dalam dua bidang. Dia pakar dalam bidang fiqh, pakar dalam bidang hadis, dan dia juga ahli lughah yang begitu hebat. Warak pula orangnya, sehingga kan kuarakan Nawawi rahimahullahu taala sewaktu penguasa Syam nak minta duit dengan rakyat, nak beli senjata. Ulama lain setuju, tanda tangan, sokong. Kerajaan boleh ambil duit rakyat. Nawawi tak sokong. Sampai fatwa ni, khalifah tengok, kenapa Nawawi tak sokong? Powernya Nawawi. Ulama lain begini, tanda tangan, siap, sokong tuanku belakang. Nawawi tak sokong. Dia kata aku nak Nawawi. Orang lain tu kecil, walaupun 60 orang tanda tangan, tak sama dengan dia seorang. Nawawi kata aku boleh sokong pandangan ini, tapi dengan syarat khalifah hantar balik dulu barang-barang kemah bini-bini tu, gelang-gelang hak besar-besar tu, harta-harta Baitul Mal hantar balik, tak cukup ambil dengan rakyat. Baru kena. Kat khalifah mana nak ambil, nak hantar balik geram permaisuri, jangan main. Ambil hak orang lain boleh tahan, ambil hak menteri dalam jangan main. Jadi kita kata Nawawi ni Allah Taala pilih dia wara', alim dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh,
Jadi kita tenang dengan pandangan Imam Nawawi. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam sini akan datang babu maja fi bad'il azan, bab permulaan disyariatkan bang. InsyaAllah dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.